Assalamualaikum. Jadi sebelum ini kita dah lihat bagaimana caranya untuk kita setkan dahulu ruangan bagi kuis. Jadi sekarang kita akan lihat pula step yang kedua, bagaimana untuk kita masukkan soalan-soalan ke dalam kuis. Jika dilihat di paparan, ini adalah contoh-contoh soalan yang type of question yang kita boleh dapat di dalam kuis. Kita akan lihat beberapa jenis soalan yang biasa digunakan dan kita akan cuba bangunkan soalan-soalan ini di dalam kuis yang telah kita sediakan di video yang sebelum ini. Jadi, mari kita mulakan seperti biasa. Login ke dalam Goals, klik pada My Courses dan pilih kursus. Untuk memulakan pengemaskinian kursus, pastikan kita klik pada butang Turn Editing On untuk masuk ke dalam mode editing. Okey, kemudian di bahagian quiz, kita klik pada quiz yang telah disediakan sebelum ini. Okey, kemudian kita scroll ke bawah, ada dua button. So, kita pilih button Edit Quiz untuk kita mula memasukkan soalan. Klik Edit Quiz. Okey, di sini adalah ruangan bagi memasukkan soalan. Jika kita lihat di sini, question masih kosong kerana masih belum ada soalan yang dimasukkan. Kita boleh menentukan maksimum grade di sini. Sebarang perubahan, pastikan kita klik pada Save. Kemudian kita juga boleh tick pada Shuffle bagi memastikan setiap soalan dan jawapan akan shuffle di dalam quiz ini. Jadi untuk memasukkan soalan, kita klik pada Add. Okey, di sini ada 3 option. A new question, from question bank dan a random question. Sekiranya kita telah ada soalan di dalam kursus ataupun di dalam question bank, kita boleh memilih soalan from a question bank dan juga a random question. Klik pada a new question. Jadi ini adalah jenis-jenis soalan yang akan kita bangunkan sebentar lagi. Jadi untuk yang pertama, kita akan cuba masukkan soalan jenis multiple choice. Okay, klik pada add. Di bahagian question name, pastikan kita meletakkan keywords bagi soalan. Kita boleh memasukkan apa-apa keywords yang memudahkan kita untuk membuat carian semula soalan-soalan ini di dalam question bank. Soalan yang penuh kita akan letakkan di bahagian question text. Sebagai contoh, kita masukkan soalan. Tidak perlu memasukkan nombor bagi setiap soalan, kerana nombor akan di-generate secara automatik. Okey, question name terpulang pada pensyarah. Bagaimana cara untuk nak set up bagi memudahkan pensyarah mencari semula soalan di dalam question bank. Okey, ini hanyalah sebagai contoh sahaja. Kemudian, default mark bagi soalan MCQ, biasanya default mark bagi satu soalan adalah 1. Tetapi jika pensyarah ingin mengubah markah di sini, boleh mengubah mengikut kesesuaian. Di bahagian ini, one or multiple answer, kita boleh pilih sama ada one answer only ataupun multiple answers allowed. Okey, kemudian number the choices, kita boleh pilih format bagi numbering yang bersesuaian. Baiklah, sekarang kita balik pula ke bahagian answers. Pensyarah boleh meletakkan choice bagi jawapan di dalam bahagian choice 1, choice 2, choice 3. Cuma perlu pastikan jawapan yang betul sahaja kita tukar grade-nya kepada 100%. Jadi kebiasaannya saya suka membuat jawapan yang betul berada di choice yang pertama supaya tidak keliru dengan susunan jawapan itu nanti. Tidak perlu risau kerana kita telah pun tick pada shuffle the choices. Jadi jawapan itu tidak akan duduk di bahagian A sahaja. Jawapan yang betul kita letakkan grade 100% dan jawapan yang salah kita biarkan grade-nya sebagai none. Okay, sekiranya pensyarah mempunyai pilihan jawapan melebihi dari 4 pilihan jawapan, pensyarah boleh menambah dengan klik pada blank for 3 more choices untuk menambah ruangan bagi pilihan jawapan. Kemudian kita klik pada Save Changes. Okey, satu soalan telah pun kita bangunkan. Bagi melihat bentuk soalan yang telah dibangunkan, kita boleh klik pada kanta untuk preview question. Okey, ini adalah paparan bagi soalan yang telah dibuat. Kita tidak perlu meletak numbering kerana numbering akan dibuat secara automatik mengikut format yang telah kita tetapkan. Kemudian nombor soalan akan terpapar di sini dan tidak perlu kita masukkan nombor soalan di ruangan soalan kerana kita telah memilih shuffle within question. Kiranya kita meletakkan nombor di sini, pelajar akan keliru dengan nombor soalan yang dipaparkan.
Sekiranya kita ingin memadam ataupun kita ingin menghapuskan soalan ini, kita boleh klik pada pangkah untuk delete. Untuk edit semula soalan, kita boleh klik pada pensel, dan untuk mengubah markah, kita boleh mengubah markah terus dari sini. Klik pada pensel dan ubah markah. Kemudian pastikan kita klik pada enter. Escape to cancel, enter when finish. Untuk menambah soalan, kita ulang semula cara yang sama, iaitu kita klik pada add dan klik pada a new question. Kita boleh meletakkan beberapa jenis soalan yang berbeza di dalam satu quiz yang sama. Contohnya, kita nak letak multiple choice, true false, short answer, essay. Mengikut kita punya format soalan yang telah disediakan. Jadi kita boleh combine semua jenis soalan ini di dalam satu quiz yang sama. Sebagai contoh, kita masukkan soalan true false. Kita klik add. Seperti biasa, question name kita masukkan keywords bagi soalan, bagi memudahkan kita mencari ataupun membuat carian di dalam question bank. Masukkan soalan di dalam ruangan question text. Scroll ke bawah, di bahagian default mark, kita boleh menetapkan markah bagi soalan ini. Untuk mengubah, kita just highlight dan ubah markah. Bagi true false, settingnya mudah kerana kita hanya perlu menentukan correct answer sama ada false atau true. Jadi sekiranya jawapannya true, kita klik pada true, dan sekiranya jawapan yang betul adalah false, kita pilih false. Untuk soalan ini kita pilih true. Itu sahaja. Kemudian kita klik pada save changes. Soalan untuk true false kita telah create. Bagaimana pula untuk kita masukkan soalan jenis essay? Soalan essay seperti biasa, klik pada add, a new question. Kemudian kita pilih essay dan klik pada add. Sama juga, di bahagian question name kita masukkan keyword. Di ruangan question text kita masukkan soalan. Kemudian default mark adalah 1, tetapi mengikut kesesuaian essay. Jadi kita boleh menukar markah ini. Contohnya mungkin 10 bagi soalan ini ataupun 5. Ini terpulang pada format soalan yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Kemudian di bahagian response option, response format, kita ada HTML editor, plain text, no online text. By default kita biarkan dia sebagai HTML editor. Require text, require the student to enter the text. Text input is optional. Jadi kita ambil require the student to enter text. Input box size, yang ini kita perlu tentukan had maksimum yang bersesuaian untuk jawapan yang akan diberikan oleh pelajar. Sekiranya pensyarah allow pelajar untuk memasukkan sebarang attachment, jadi perlu setkan di sini bilangan bagi attachment yang dibenarkan. Dan sekiranya pensyarah ingin menyediakan response template, boleh masukkan response template di sini bagi memudahkan pelajar menyediakan jawapan ataupun memberikan jawapan mengikut template yang telah diberikan. Kemudian kita klik pada save changes. Jadi ini adalah jenis soalan essay. Kemudian kita akan cuba masukkan jenis soalan yang lain. Klik pada a new question. Kemudian kita pilih short answer. Kemudian klik add. Masukkan question name. Kemudian masukkan soalan di ruangan question text. Default mark 1. Kemudian kita lihat di bahagian case sensitivity. Sekiranya kita meletakkan no, case is unimportant. Apa-apa yang pelajar masukkan di ruangan jawapan, sama ada huruf besar ataupun huruf kecil, tidak akan diambil kira asalkan jawapan itu adalah betul. Tetapi jika yes, sekiranya pensyarah meletakkan jawapan dalam bentuk uppercase ataupun huruf besar semuanya, tetapi pelajar memasukkan dalam bentuk huruf kecil ataupun huruf gabungan antara huruf besar dan huruf kecil, walaupun jawapannya betul, tetap dikira salah kerana case sensitivity. Jadi, untuk memudahkan pensyarah dan pelajar, kita pilih no, case is unimportant. Sebagai contoh, bagi soalan ini,
apakah nama singkatan bagi bahagian multimedia. Jadi bahagian answer kita boleh letakkan begini. Ini adalah jenis soalan yang mudah kerana ianya soalan yang direct dan terus jawapannya hanya satu sahaja. Tetapi bagi soalan yang bukan direct seperti ini, pensyarah perlu menyediakan contoh-contoh jawapan yang berkemungkinan pelajar akan berikan. Kita klik pada Save Changes. Okey, sebagai contoh ini adalah soalan-soalan yang akan kita masukkan. Jadi sekiranya pensyarah ingin menambah soalan-soalan yang lain, cuma perlu ulang sahaja kaedah yang sama, proses yang sama dengan klik pada butang Add, kemudian klik pada A New Question untuk menambahkan soalan. Okey, sekiranya ini adalah keseluruhan soalan yang akan dibangunkan, kita perlu lihat total markah di sini. Okey, 8. Jadi maximum grade sekiranya 10, jadi sistem akan mengira 8/8 ini dan dikira sebagai 10 sekiranya pelajar menjawab dengan betul bagi kesemua soalan. Itu akan dikira secara automatik. Okey, kalau kita lihat di sini ada pencil di atas page 1. So kita boleh klik pencil untuk edit heading. Okey, kemudian klik enter. Okey, di bahagian repaging ni kita boleh mengubah setting bagi bilangan soalan dalam satu muka surat. Kalau kita ingat sebelum ni kita set, sebagai contoh yang sebelum ini, kita setkan sebagai one question per one page. So kalau kata kita ingin memaparkan ataupun kita ingin mengubah, jadi kita boleh mengubah di sini sebagai contoh 2 soalan per page. So kita klik go, jadi dia akan paparkan di sini page 1 dan page 2. Okey, setelah kita selesai membangunkan soalan dan memastikan maksimum grade bagi soalan ini adalah betul, kita klik pada save. Kita back semula ke course page dengan klik pada kod khusus di atas. Okey, kemudian kita klik semula pada quiz. Kita klik pada edit quiz untuk kita edit semula soalan-soalan di dalam quiz. Klik edit setting untuk kita edit semula setup ruangan quiz. Untuk melihat soalan, kita klik pada preview. Pelajar akan melihat seperti ini dan pelajar hanya perlu klik pada start attempt untuk mula menjawab. Okey, kita back semula ke course page dan turn editing off. Lepas ini kita akan lihat pula bagaimana kita boleh import terus dari Word ke dalam quiz. Kita bertemu semula di video seterusnya. Assalamualaikum.